satu saja dan sekarang ini kita ada dua. Tapi kali ini ada perbezaan sedikit. Mereka kena usaha untuk mendapatkan top 9 ketika di peringkat League Final untuk pergi pula ke peringkat Grand Final. Lagu tu awal ni agak gempak juga. Memang betul memberikan satu opening yang gempak lah mungkin untuk kita punya penerbangan. Tapi kali ini satu penerbangan yang adil dan saksama untuk setiap pasukan. Bagi map ni ramah kalau kita melihatkan ke ni. Daripada utara pergi ke selatan 50-50 untuk penerbangan kita. Walaupun dengan ketiadaan DRS Gaming yang turun di bahagian Laco Bereria, tidak ada pasukan lain yang akan mengambil bandar tersebut. Lagu ni memang betul-betul rancak kau-kau. Mountain Wave antara yang kita lihatkan di series Scream menjadi perebutan antara Tong Jabau dan juga The Infinity. Dua-duanya adalah pasukan yang hebat, mampu, mantul, cakap. Dan nampak gaya macam ada bau-bau mereka akan berlawan sekali lagi di kawasan Mountain Wave berdasarkan beberapa payung yang ada. Tapi nanti kita akan lihatkanlah macam mana. Tiga warna berbeza tu. Ya. Untuk Pekado sepatutnya ada FaZe Clan dan juga Nova Esports. Tapi FaZe Clan tidak bermain untuk pusingan kali ini dan juga pusingan tadi. So sepatutnya Nova Esports boleh je turun dekat kawasan Pekado tersebut. Tapi nampaknya Pekado dibiarkan kosong. Tapi untuk Power Grid, satu tempat yang semakin menjadi pilihan ramai lah sekarang ni, Power Grid. Di mana Dead Eyes dan juga 628 akan berlawan antara satu sama lain. 628, satu player telah pun dijatuhkan oleh Shifu. Tunjuk ajarku Shifu. Inilah dia dari Dead Eyes. Oh, Shifu. Dia tak pakai topi. Tukar topi bang. Oh, ya betul juga. Kenapa nampak lain dan nampak berbeza? Tapi dia mungkin dia setiap pertukaran kot. Level 1 lain, level 2 lain, level 3 lain. Tetapi untuk kedua-dua tim ini, lain tak bukan memang mereka nak juga Power Grid ini. Memang betul-betul nak bertarung juga untuk mendapatkan kekuasaan secara penuh untuk map ini. Lagi-lagi mereka akan bertemu untuk round ini dan juga round yang seterusnya. STE dan juga pasukan DE. Siapakah yang akan menang untuk mengambil alih kawasan Power Grid? Mereka kalau kita melihatkan sekarang ni, Yu Yang akan berada di sebalik kontena tersebut. Satu gerakan dilakukan Lefzer. Tapi ada tekanan juga di bahagian kanan oleh rakan pasukan STE untuk mendapatkan kejahatan terhadap CDE. DE, logo diorang sebelum ni warna ni oren. Tapi kali ni dia menjadi warna lain sedikit. Tapi kalau kita melihatkan bersama-sama, Yu Yang dan juga rakannya terjatuh. STE tadi, permulaan mereka sangat-sangatlah baik. Terlampaulah baik. Tapi kali ini ada dua kejahatan telah berlaku. Dan nampak gaya seperti mereka akan menghadapi kesukaran yang teramat. Dan itulah dia rata sudah tu mereka di tempat yang ke-16. Walau weh. Wow. Ya betul. Tadi betul kau top 3. Sekarang ni kau top 1 dikeluarkan dengan terawal. Malang untuk 628. Perebutan drop spot yang berlaku di kawasan Power Grid. Tidak berjaya untuk mereka menangi. Bukan setakat itu, Amy. Dead Eyes menang bersih. Dead Eyes ni memang nampak macam, okey, siapa Dead Eyes ni? Aku tak kenal lah. Tapi Dead Eyes, kalau korang nak tahu, mereka berlawan juga dengan Four Rivals Alliance di kawasan Rozok dan mereka menang majoriti pertempuran yang berlaku di kawasan Rozok tersebut. Menunjukkan bahawa Dead Eyes adalah salah satu pasukan yang perlu untuk kita perhatikan juga untuk Liga kali ini. Tapi inilah dia Nigma Galaxy. Tengok Lord Amy. Dia ada knockdown yang paling terbanyak setakat satu pusingan iaitu 4. Elimination pun dia yang paling terbanyak iaitu 5. So memang satu persembahan yang begitu mantap lah daripada pemain Nigma Galaxy tersebut. Lord dari Iraq. Tong Jabau. Nampak macam diorang mengambil kawasan kompon-kompon kecil saja. Tak pasti sama ada diorang pergi ke arah Monte ke tak. Mereka tak pergi. Mereka tak sampai ke arah Monte Nuevo. Sebaliknya, yang mengambil Monte Nuevo adalah Rico Infinity Team. Salah satu daripada 3 tim lah yang berlawan untuk kawasan tersebut. Bersama-sama dengan Infinity dan juga Tong Jabau. Untuk El Pozo akan dikongsi oleh Nigma Galaxy dan juga Damwon Gaming. Bigatron Red Alien akan mengambil bahagian selatan Los Leones. Los Leones akan dikongsi oleh BC Swell dan juga MS Chonburi. Untuk D Xavier akan mengambil bahagian Impala. Selain daripada itu, siapa lagi yang kita boleh ni? Reject. Reject pun akan mengambil kawasan rumah-rumah kecil saja di luar bahagian Chumacera yang diambil oleh The Infinity. Manakala di Vidalmar kita ada pasukan Cryptics dari Morocco di kawasan tersebut. San Martin ada 628. San Martin ada Stalwart Esports. Four Rivals Alliance. Mereka bertukar ke kawasan Minas dan juga Graveyard sebenarnya. Tapi ada Nova pula ambil kawasan tu.
Aku bila kau dengar cakap bertukar tu aku jadi triggered tu. Kenapa? Bertukarlah ke? Aku dah jadi trigger dah Jangan, sebut benda tu. Aku dah tiba-tiba tertrigger nak tercakap bertukarlah ke itu tapi ya nasib baik dia tak terkeluar untuk mengatakan perkara tersebut. Bertukarlah ke OnePlus kalau korang semua nak mempunyai satu telefon pintar yang sangat-sangat bersesuaian untuk korang bermain PUBG Mobile. Dan tak salah saya OnePlus memang antara phone yang pertama untuk adanya 90 FPS ketika 90 FPS diperkenalkan. Jadi kalau ada sesiapa di sana, di luar sana yang berminat, harga dia range dalam 3 point something saya rasa. Untuk OnePlus yang biasa, kalau yang Pro tu saya tak pasti berapa harganya. Tapi kalau anda sememangnya peminat Android, anda bolehlah untuk mendapatkan OnePlus di mana-mana kedai-kedai yang ada di sekitar store terdekat anda. Tetapi game sekarang ini menunjukkan bahawa Circle masih lagi akan berada dan menutupkan terhadap lebih kurang 70% pasukan yang ada, di mana untuk pasukan yang berada di kawasan luar adalah untuk pasukan yang berada di kawasan El Pozo, tak silap saya tadi, dan juga pemain daripada kawasan Monto Nuevo. NB Nova, sebelum ini Nova SKF, sekarang ini Nova Esport Paraboy dengan satu UMP di tengah beliau. Dan hands up, ini adalah player yang banyak kali sebenarnya bukan setakat saja memenangi anugerah MVP, tapi menjadi salah seorang pemain yang sangat-sangat kacak. Dia anak emas Tencent. Anak emas Tencent. Senang cerita anak emas Tencent je lah last sekali. Tapi untuk For Rivals Alliance, mereka akan mengambil bahagian water treatment dan juga Hacienda del Patron. Berburu pakcik. Paling senang nak detect sebab dia ada Golden Mirado. Yeah. Golden Mirado hanya boleh didapati di Hacienda del Patron. Waktu mula-mula Golden Mirado ni diperkenalkan, aku macam excited tau. Aku ingatkan benda tu dia spawn randomly. Maksudnya macam, boleh jadi kali ni cuma Cera, lepas tu Los Leones. Waktu mula-mula dia release kan. Sebab dia kata benda ni macam, kau kena cari. Lah salah, rupanya tempat sama je. Dekat Hacienda del Patron je. Kita tak adalah rasa macam, special sangat kereta tersebut. Sebab kalau nak dapat dah tahu dah dekat mana. At least kalau dia buat macam random, benda tu jadi macam special sikit. Okay, kau dapat Golden Mirado. Kau datang daripada mana, tak tahu. Sebab dalam tournament, benda tu, informasi tu penting. Mungkin penting juga. Daripada jauh kan nampak, tim tu bawa Golden Mirado. Ni tim ni. Hacienda. Confirm. Tim Hacienda. Confirm. Tanpa scan silu. Confirm. Yeah. Tapi tiba-tiba yang ni tak ada skin pula. Bagi ni ada sikit. Aku pun tak pasti sebenarnya. Tapi tadi memang kita lihatkan kelibat McLaren. Kena tolak point lah. Terpakai screen ni kan. Tak ingat. Tak tahu, tapi ramai juga pakai tadi. Ya tu kan. Sebab kadang-kadang bila kita, yelah banyak sangat kan. Diorang punya screen lah benda. Tapi itulah Sun. Sebab ini macam toggle pula. Tapi rasa diorang ni, kalau ikut daripada pro player ni, diorang lagi banyak collection. Semua kenderaan rasanya diorang ada collection skin. Kalau tayar tu boleh ubah, tayar tu pun ada skin. Betul. Betul. Ya, memang ada. So ada. Aku rasa diorang tak tukar aku untuk Jeep. Tapi untuk Coupe RB ni ya ada. Tahu ni dia pakai Koenigsegg. Jesco. Tapi untuk bagi tak banyak sangat skin dia. Bagi macam tu juga Oman dia. So mungkin dia tak tukar atau sebagainya. Ataupun memang dihaskan untuk kenderaan tu je yang kau kena pakai. Kita kena support lokal katanya. Kena support lah Tencent. Support lah Tencent pengeluaran skin-skin yang terbaru. Tak gitu geng. Mungkin jangkaan saya berdasarkan pemerhatian, kenderaan-kenderaan yang special edition macam McLaren ataupun Tesla saya tak pasti sebab setakat ni tak nampak lagi kelibat Tesla. Betul. Dan juga Koenigsegg mungkin dibenarkan untuk partly untuk marketing lah dan juga untuk promosi untuk peminat-peminat PUBG Mobile. Tapi Circle akan menutup pada waktu ini. Circle yang pertama memasuki Circle yang kedua dan ianya berada di bahagian selatan antara La Bendita dan juga selatan Los Leones. Ya, Circle ke kawasan selatan sekarang ni. Tapi kalau kau tengok play Cryptics ni, dia macam menang anugerah. Dia punya baju ada strip ada putih. Macam menang anugerah. Anugerah lelaki paling terkaya. Dia ni baru selesai convocation. Kita tahu sekarang ni banyak convocation yang telah pun boleh diadakan secara jap. Ada dua jatuh. Cantik Nasib Nova. baik. Kalau tidak tadi kedua-dua tu akan hilang. Tapi para boy, seorang nyawa lasit. Di atas tu ada segerombolan pasukan. Korang pemain dua sekali yang hilang. Pasti. Malang untuk para boy. BC Swell ada kedudukan yang lebih cantik di bahagian high ground, tapi para boy belum dihabiskan. Belum berjaya untuk dihabiskan. Boleh revival tersebut dilakukan dan pasukan BC Swell of course akan hilang satu orang player, Zusi.
ditembak dan Zusi dijatuhkan oleh Tiduk. Satu third party dilakukan oleh D Xavier, mendapatkan para boy juga pada waktu ini. Nova Esports tinggal 3. BC Swell 2 dalam keadaan knockdown dan Just This memang tak boleh buat apa. Dia akan terkorban. Cuma bila tu je lah, sooner or later lah. Tapi D Xavier ingin masuk campur di dalam pertarungan ini. Dia nak langgar. Langgar memang tetap akan langgar. Dingo Xavier menunjukkan satu gameplay yang biasa kita nampak. Mereka pasti akan langgar. Tak kisah sampai di depan muka, mereka terus langgar. Sekarang Dingo Xavier akan cuba untuk melanggar pasukan Nova dan juga BC Swell. Siapakah dia akan berjaya untuk melarikan diri? King dan juga Jimmy masih lagi tersekat. Ada lontaran bom tangan yang tepat. Frankie akan memberikan tekanan yang begitu hebat sekali terhadap lawan mereka. Dia dapat satu. Dia dapat para boy. Dia dah tahu itu pemain daripada pasukan Nova. Dan sekarang ini mereka seakan-akan begitu bernafsu sekali untuk menghabiskan segala-galanya. Tadi mungkin korang betul-betul bermarah jadi top 3. Tetapi kali ini 1 demi 1 akan dihapuskan daripada tim tersebut. Ya, tim China dalam keadaan yang sangat berbahaya. Order akan meninggalkan saja. King nampak gayanya. Dia tahu bahawa dia tak boleh nak bantu rakan pasukan dia. Tapi Lamborghini tidak akan membenarkan perkara tersebut. Tembak meletup terus. Dan itulah dia rata untuk Nova Esports di tempat yang ke-15. Dua tim pertama yang terkeluar adalah dari China. Satu perkara yang kita lihatkan terbaliklah. Daripada pusingan yang pertama, tadi diorang dapat top 3. Kali ini diorang dapat bottom 2. Untuk Tong Jabau, kena hati-hati. Jangan sambung lagi untuk menjadi pasukan yang ketiga terkeluar. Kalau tak, memang betul-betul aluminium lah untuk dua pusingan pertama kita. For Rivals Alliance masih lagi dengan keempat-empat pemain mereka. Tidak ada pasukan yang bertembung dengan mereka. Mereka dah sampai ke bahagian utara Los Leones. Tapi sayang untuk Nova Esports. Kalau mereka lawan 50-50 dengan BC Swell, saya rasa mereka boleh menang. Tetapi ialah ada gangguan daripada D Xavier menyebabkan mereka diapit daripada dua bahagian yang berbeza dan seterusnya rata terus. Tu orang pernah kata, jangan disangka Laut Asia Tenggara ini tak ada buaya. Jangan dianggapkan hanya Laut Cina Selatan saja yang begitu bergaya. Sekarang ini kita pula yang akan mula untuk menggila. Kau juga sebenarnya untuk mendapatkan dua pemain yang berada di top 3 situation kita. Menunjukkan sekarang ini, tak apa. First round mungkin korang akan dapat nama. Mungkin impression yang terawal. Tetapi kami tidak gentar. Kami akan tetap bermain seperti yang kami main sebelum ini. Jadi peluang itu ada. Dan untuk game yang kedua ini kita boleh lihatkan mereka tidak mahu untuk meneruskan trend tersebut. Kalau trend itu berlangsung, berterusan dan sebagainya, saya rasa dari segi perasaan pun susah juga, Zul. Yeah. Begitu banyak sekali pasukan termasuk Cryptix menjangkakan bahawa circle ini akan pergi ke bahagian selatan. Tapi dia kata tak. Circle akan pergi ke bahagian utara. Di mana Stalwart Esports dan juga pasukan Dead Eyes adalah dua pasukan yang berada di bahagian utara dan boleh dikatakan agak selesa lah untuk mereka. Tak perlu nak berjumpa dengan mana-mana pasukan yang lain berbanding dengan kawasan-kawasan utara Los Leones yang telah pun diambil oleh begitu banyak sekali pasukan pada waktu ini. Rico, nampak rotation yang dilakukan oleh pasukan Dead Eyes. Spray down dilepaskan oleh Fidan. Inilah dia pemain yang knockdown satu player Infinity tadi. Malangnya belum lagi berjaya untuk menjatuhkan mana-mana pemain daripada pasukan Dead Eyes. Tapi Frag Boy tersangkut dekat kawasan open. Fidan sekali lagi dengan Kar98 dia. Memang betul-betul berbisa lah Mamat Fidan dari Rico Infinity Team. Ini adalah pasukan dari Arab Saudi. Ada Prestigo, Stone, Fidan dan juga satu lagi adalah Anas. Nama yang tenang didengari, tapi DWG Kia dah sampai. Mereka dah tiba dan mungkin akan ada lawan. Anas bersedia dengan satu AKM di tangan beliau. Satu tembakan ke arah luar, Anas akan dapatkan satu. Dan sekarang ini mereka telah pun mula untuk yakin akan ada seorang pemain di bahagian atas. Tapi ada satu tembakan berterusan terhadap kenderaan tersebut. Tidak berjaya terhadap siapa Anas. Satu bom yang akan dimasak dengan cukup rasa. Dilemparkan ke kawasan bawah. Tiada siapa yang akan naik ke kawasan tangga tersebut. Untuk pasukan Rico, mereka masih lagi di kawasan sekeliling. Mereka akan jaga kawan dia yang ada dekat compound ini. Tidak akan membiarkan dia berseorangan sahaja. Tapi Sung dan juga rakan-rakan dia sekarang ini akan cuba untuk mendapatkan si Anas yang sedang berada di tingkat atas. Nampak kepala yang ada dari pemain pihak lawan mereka. Tapi belum lagi berjaya terhadap siapa. Oh, cantik sekali tembakan daripada si Juni. Dia dapat satu. Damage yang banyak juga telah pun diberikan kepada pemain yang seterusnya. Fidan. Bahaya untuk Sidia dan Anas. Masih lagi tersekat dalam compound ini. Tapi Anas tak perlu nak bergerak sangat sebenarnya. Sebab saya rasa kedudukan dia tidak dihidu lagi oleh pasukan Damwon Gaming Kia. Anas satu lontaran ni akan kena ke arah beliau. Revival telah pun berjaya untuk dilakukan oleh Rico Infinity Team. Anas bergerak, so Damwon tahu ada kelibat Anas kat bahagian atas. Tapi Vivian jauh betul dia punya
pergerakan daripada kawasan dia kena knockdown untuk pergi ke arah rakan pasukan dia. Tapi malangnya sekali lagi akan terkorban disebabkan oleh reset yang telah pun berjaya untuk dilakukan oleh pasukan Rico Infinity. Circle tidak berpihak kepada pasukan Damwon. Diorang kena settlekan pertarungan ni ataupun diorang kena caw cepat sebab Circle dah sampai dekat diorang. Ya, betul tu. Zone adalah zone yang ketiga. Dan kalau korang tahu Miramar, zone yang ketiga ke atas memang sangat-sangat sakit. Tetapi sekarang ini, Juni, dia telah pun memilih untuk bergerak terlebih dahulu. Manakala pemain-pemain daripada pasukan RIT ataupun RET sekarang ini kalau kita melihatkan Rico Infinity Team. Seorang pemain mereka terjatuh. Tapi masih lagi boleh untuk disentuh. Masih lagi boleh untuk diselamatkan. Sakton. Skop dibuka. Melihatkan ke bahagian belakang. Circle akan tarik. Berada betul-betul di kawasan utara. Tapi bayangkanlah sekarang ini. Bukan separuh. 70%. Tak ada siapa lagi dalam circle. Ya, tapi yang penting For Rivals Alliance telah pun mendapatkan circle seperti anda boleh lihatkan di dalam map yang tertera di dalam skrin anda sebelah kanan. Mereka berwarna kuning. So anda boleh ingat, kalau kuning Sultan Kacak, For Rivals Alliance. Itu adalah sinonim-sinonim yang perlu untuk anda ingatkan untuk PMGC kita kali ini. Ryzen habiskan Reiji. Tapi tadi D Xavier sekali lagi menjadi pihak yang ketiga di dalam pertarungan yang berlaku di antara Bigetron The Aliens dan juga Reject. Itu D Xavier ni memang power lah third party mereka, terutama untuk map Miramar. Dan sebenarnya ini adalah map yang D Xavier biasanya akan perform bersama-sama dengan For Rivals. Tapi untuk Dead Eye, satu player mereka telah dijatuhkan oleh Riz. Satu tembakan yang begitu cantik sekali, Shifu. Masih lagi perlu untuk diangkat dan mereka akan berjaya. Nasib baik kawasan Boy Iman ataupun kawasan compound tersebut ada kawasan tertutup yang membenarkan mereka untuk kembali semula kepada 4 orang pemain pada waktu ini. Ya betul, tapi Cryptix juga sedang melakukan satu gerakan seakan-akan akan pergi ke kawasan ini. Satu lontaran bom tangan daripada Ritz. Terlebih dahulu Nuzi. Keterjatuhan MS Buri. Mela daripada bahagian belakang. Tekanan telah pun diberikan terhadap diri beliau. Tak sempat nak masuk ke dalam perumahan tersebut. Dah jatuh. Tinggal 2 saja lagi. MS Buri. Lihatkanlah pembukaan yang dilakukan oleh pasukan mereka. Sungguh meluas dan itu membenarkan mereka untuk dapatkan 2 daripada 4 untuk The Infinity. 2 game permulaan yang tidak begitu baik sebenarnya untuk pasukan ini. Di mana sekarang ini mereka hanya tinggal lebih kurang 6 round saja lagi untuk mereka melepaskan diri ke Super Weekend yang pertama. Dan seperti yang kita lihatkan, kebanyakan pasukan telah pun mula untuk bertungkus lumus masuk ke dalam circle kita yang seterusnya. Tetapi ada satu pelanggaran berlaku. Oh, DE akan dilanggar oleh pasukan ini. Tapi Foray daripada bahagian belakang mereka nampak dan mereka akan cuba untuk mengganggu. 1-1 telah pun terjatuh. Tetapi mampukah For Rivals untuk mendapatkan sesiapa? Ya, tidak. Malangnya untuk knockdown tersebut. Sebenarnya itu, bagi itu dia dah meletup siap-siap. Membuatkan Shifu mampu untuk masuk ke dalam. Tapi Abun Anas yang dapat dihabiskan oleh player daripada pasukan For Rivals lain. Satu mata singkir untuk mereka. 13 pasukan saya berbagi pada waktu ini. Lamborghini cantik kedudukan off angle yang dipegang oleh beliau telah pun mengesan salah satu player daripada pasukan Bigetron The Alien. D Xavier ada kedudukan high ground. Kedudukan yang cantik, kedudukan dalam circle. Bigetron tak ada circle. So Bigetron memang kena menang fight ini kalau mereka nak menyelin masuk ke dalam circle yang berikutnya. Circle yang kelima yang terlalu sakit kalau bermain di bahagian luar. Dan kalau kita lihatkan untuk D Xavier, mereka punya pembukaan begitu cantik. Lamborghini dah buka dekat bahagian kiri mereka dan Frankie Tiduk akan menjaga bahagian kanan manakala Rebis akan support daripada bahagian belakang. Di Xavier, mereka ingin melakukan kebangkitan selepas tadi pusingan yang pertama. Mereka sayang sekali terkeluar sedikit awal dan juga tidak mendapatkan mata singkir yang tinggi. Ya, benar dan terlampau benar. Tapi di kawasan utara adalah circle kita sekarang ini. Dan untuk kita lihatkan Tong Jabau, mereka antara salah satu pasukan yang kelihatannya bijak betul untuk melarikan diri daripada mana-mana fight berlaku pada awal pertempuran mereka. Walau bagaimanapun sekarang ini nampaknya agak susah. Pergi depan akan adanya BCS atau BC Swell. Di belakang-belakang akan ada MS Buri. STE akan berjaya untuk mendapatkan beberapa pemain daripada pasukan Cryptix. Satu lontaran bom tangan daripada bahagian belakang. Duck akan berjaya untuk meratakan The Infinity. 2 pusingan yang tak begitu baik untuk pasukan The Infinity. Ya, tengah lawan dengan Bigetron Alien, dia still lagi boleh fokus kepada pasukan The Infinity di mana pada waktu ini Bigetron Alien telah pun diratakan secara keseluruhannya di tempat yang ke-12 macam saya katakan. It's either do or die untuk pasukan Bigetron Alien sebab kalau diorang nak masuk ke dalam circle dan seterusnya, diorang kena lawan dengan D Xavier. Tapi kita lihatkan pertempuran yang berlaku di kawasan ini antara Tong Jabau, pasukan yang dapatkan chicken dinner di pusingan pertama, dan juga MS Buri. Thailand lawan dengan China. Lazy Boy di kawasan lain telah pun di knockdown dan dihabiskan beberapa orang pemain daripada pasukan Cryptix oleh Stalwart Esports. Tapi kita akan fokuskan terlebih dahulu kepada pertempuran ini yang berlaku di luar circle dan seterusnya, dan tinggal 10 sahaja lagi untuk mereka settlekan apa yang mereka tengah buat ni. Ya, betul tu. Tapi itulah dia attacker. Sekarang ini dengan satu UMP di tangan beliau.
Lompatan demi lompatan. Baik sekali Jasper berjaya terjatuhkan terlebih dahulu. Satu lagi ringan dengan satu bom tangan ke harapan. Wah, dan sekarang ini attack akan pergi dengan begitu yakin. Di nombor 2, di nombor 3. Cantik sekali last player dan Rata di bahagian belakang. Rata sudah untuk MS John Buri yang cuba-cuba untuk mengganggu Tong Jebao. Wah, begitu laju sekali. Dia dapatkan keempat play daripada pasukan MS John Buri. Walaupun satu pemain berjaya untuk di-knockdown, tapi malangnya mereka tak ada circle, so mereka kena gerak cepat. Marshall akan dilihatkan daripada perspektif Stalwart Esports. Maka itulah dia penamat untuk Cryptix di pusingan kita kali ini. 9 pasukan saya berbaki. Damwon masih lagi dapat untuk menyelit pada waktu ini di kawasan hujung-hujung circle. Fabian telah pun terkorban daripada pertarungan yang kita dapat lihatkan di pertengahan permainan tadi. Sung telah pun berjaya untuk di-revive pada waktu ini. Attacker tak boleh buat apa. Dia terjatuh di tangan Playzone. Juni ada satu versi saya tinggal untuk pasukan beliau. Tapi Circle akan berpihak kepada pasukan Reject, Nigma Galaxy dan juga D-Xavier. Tapi for Rebels, mereka nak bergerak terlebih dahulu. Depan mereka ada pertarungan yang sedang berlaku tapi mereka endahkan saja. Tapi untuk si Yon Top Sir, mungkin saya rasa dia akan membiarkan saja terlebih dahulu. Dingo Xavier akan mengganggu pergerakan untuk pasukan For Rivals. Tetapi sekarang ini sekurang-kurangnya, Circle telah pun ada di tangan pasukan mereka. Mereka boleh tunggu dan terus menunggu, tetapi DWG, seorang pemain mereka dijatuhkan terlebih dahulu. Yon Top, satu bom tangan yang mantap sekali telah pun dilemparkan ke harapan. DE, mereka akan berjaya untuk dapatkan satu saja. Tapi DWG masih lagi tidak tahu nak ke depan ke atau membiarkan saja sebab dia 3 seorang je ni. Ya, masalahnya dia 3 seorang tapi dia berjaya untuk memberikan impak yang tinggi terhadap mungkin kerataan pasukan Damwon, tapi akhirnya itulah dia penawan untuk diri beliau, Epi, yang berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Tong Jebao satu jatuh, Manhan, salah satu pemain yang ada di saat-saat terakhir waktu kejayaan Tong Jebao mendapatkan win chicken ini di pusingan yang pertama. Pada waktu ini PC Swall juga tersangkut dengan bahagian luar dan dia pakai cantik daripada Lamborghini. 12 mata singkir untuk D-Xavier. Oh, gila-gila lah Dingo Xavier. Mereka betul-betul memarah leja-leja untuk pusingan kita yang kedua ketika ini di map Miramar. Tapi For Rivals, mereka akan ikut perlahan-lahan. 7 mata singkir telah pun ada untuk mereka. Dan sekarang ini mereka akan berdepan di antara satu sama lain. Pemburu, beberapa bom tangan telah pun dilemparkan ke harapan, tetapi belum lagi berdatang hasil. Tetapi Circle yang seterusnya, depan muka je untuk pasukan For Rival. Ini merupakan peluang yang terbesar untuk pasukan daripada Malaysia mendapatkan winner chicken dinner untuk pasukan kita. Ya, 2 orang main telah pun diantarkan dalam Circle. 2 saya lagi yang perlu untuk menurut serta, tapi D-Xavier betul-betul nak lock play-play daripada pasukan For Rival pada waktu ini. Berbagi 3 untuk D-Xavier walaupun mereka mendapatkan 12 mata singkir, tapi kalau diorang terkeluar sekarang, hanya 6 sahaja mata placement yang akan mereka kumpulkan. Pemburu dan juga Wraith, saya rasa mereka telah pun mengetahui informasi bahawa depan ni ada tim lain. Pemburu ditembak sedikit, pemburu kena berhati-hati. Pemburu jangan terlalu rakus. Wraith ada bantu daripada bahagian belakang. Smoke telah pun dibaling, mungkin Nate juga untuk memastikan bahawa pemburu boleh fall back ke bahagian belakang dan mereka boleh regroup semula untuk masuk ke dalam circle sebab Epo dan juga Epi telah pun mendapatkan kedudukan yang baik pada waktu circle-circle yang terakhir ini. Tapi di bahagian utara kita lihatkan Stalwart dan juga Nigma Galaxy sedang bertempur antara satu sama lain. Ya, benar sekali, tetapi itulah dia RC Jack. Satu penggunaan bandage akan digunakan pakai terlebih dahulu. Ipul daripada jauh dan melihatkan satu gerakan dilakukan oleh pasukan NJX. Tembakan berterusan, tetapi SD sedang meletakkan mata mereka terhadap pasukan NJX. Kedua-duanya akan melawan di antara satu sama lain, tapi For Rivals, mereka boleh ganggu daripada atas. Mereka mungkin boleh untuk mengumpulkan beberapa jenis skill yang mereka hendak kalau mereka mahu. Dan itulah dia satu kill diambil oleh AP terlebih dahulu. Freak masih lagi menggunakan lereng bukit ini sebagai tempat perlindungan, tetapi kalau dia tidak tahu sekarang satu kill mereka telah pun berjaya untuk dicuri oleh For Rivals. Ya, memang tak boleh buat apa sekali-sekali yang terakhir. Itulah lumrah yang akan berlaku, tapi Freak dijatuhkan oleh action Stalwart Esports. Banyak betul pressure yang diberikan terhadap pasukan Nigma Galaxy, tapi boleh dikatakan untuk Nigma Galaxy mereka konsisten kau-kau untuk 2 pusingan. Tadi mereka dapatkan tempat yang keempat, kali ini mereka ada dalam top 5. Tidur akan kembali satu net ke bahagian hadapan, cuba untuk mencari play daripada pasukan For Rivals Alliance, di mana Epi berjaya untuk menyembunyikan diri beliau di dalam kawasan smoke tersebut. Pemburu nyawa rendah, Epo dapatkan stop. Satu lagi mata tambah untuk For Rivals. 8 diorang dah kumpul. 9 sekarang ini Soul mereka. Gila-gila, tetapi ada pelanggaran daripada bahagian belakang. Dingo Xavier akan melawan dengan For Rival itu berbadan sekarang ini. Mantan pasukan mereka sebelum ini akan mula untuk berdepan di antara satu sama lain. Kita lihatkan Dingo Xavier lebih kuat ataupun For Rival. AP di bahagian belakang, dia akan jaga terlebih dahulu, tapi STE dan juga pasukan lawan mereka masih lagi bertarung. Lompatan dilakukan, Frankie masih lagi mencari-cari, tetapi kedudukannya terbuka. Dingo Xavier susah sebenarnya untuk pasukan mereka. Circle yang seterusnya untuk pasukan For Rival sekarang ini.
Ya, masih lagi tak tahu sebab Circle sekarang ini sedang menutup, tapi D Xavier ditekan oleh pasukan Reject daripada bahagian bawah. Dua orang main nyawa betul-betul rendah, tapi nasib baik mereka ada ladder untuk digunakan pakai. Kalau tak, mereka mungkin boleh didatangkan dengan lebih awal. Four Rivals dapatkan mati ke 10. Apple boleh diangkat pada waktu ini. Winner of the Chicken Dinner mungkin boleh menjadi milik tim Malaysia pada saat ini, di mana Stalwart Esports mungkin boleh dikesal oleh pasukan Four Rivals. Tidak lama lagi mereka agak berdekatan. Tapi lah dia 3 pasukan yang terakhir. Tak, Stalwart dah dikeluarkan sebenarnya antara Four Rivals, D Xavier dan juga Reject. 4 lawan 3 antara 3 pasukan. Dua orang pemain daripada pasukan Four Rivals dah masuk dalam circle. Itu adalah benda yang paling terpenting sekali. Ini mungkin akan memberikan kemenangan terhadap pasukan Four Rivals. Tidak, kita lihatkan Dark dan juga Rabis masih lagi berangkat-angkat, tapi pemburu dan juga Reed masih lagi memikirkan kena bergerak masuk ke circle ataupun tidak. Peluang masih lagi ada. Tetapi pergerakan mereka pastinya berbahaya. Reject, ada 3 orang pemain mereka bersedia di bahagian bawah. Tetapi siapa yang akan memulakan langkah terlebih dahulu? Itu yang akan dapat dilihatkan sekarang. Kalau Reject bergerak terlebih dahulu, pastinya Dingo akan tengok. Forever akan tengok. Tapi kalau katakan Dingo yang tengok terlebih dahulu, dua arah pastinya akan membaham Dingo Xavier. 12 kill masih lagi tak bergerak untuk masukkan Dingo Xavier. Tetapi pemain yang paling teramai masih lagi hidup untuk round yang kedua adalah Forever. Tapi pemburu berjaya pula untuk dijatuhkan. Ray cuba teramalkan satu. Malang sekali kedudukan dia. Berjaya untuk dilihatkan dah jatuh. Sayangnya untuk pemburu dan juga Ray sebenarnya yang boleh menjadi pengunci untuk kemenangan pasukan Forever selain sebab dia orang boleh pastikan D Xavier terdapat pergi ke bahagian depan. Tapi itulah dia gangguan daripada Reject. Duelo dapatkan kepala Frankie. Sarah cuba untuk dicari oleh Apple. Tiba-tiba dilepaskan. AP dan juga Apple duduk diam saja. Mereka tak perlu masuk campur dalam pertarungan sebab sekarang ini dua-dua tim berlawan. Tidak ada circle. Mereka perlu untuk merencanakan sesuatu untuk masuk ke bahagian dalam. Berbaki beberapa saat lagi dan Frankie terjatuh di tangan play zone. Rabbids dan juga Tiduk terpaksa untuk meneruskan perjuangan tanpa kelibat salah satu lagi player daripada pasukan mereka. Mari kita lihatkan tembok Malaysia kita. Apple dan juga AP. Dia akan mampu ataupun tidak. Satu lagi kill. 11 gol mereka. Mencari lagi. Dapat lagi satu. Baik Apple. Satu lagi kill akan diambil oleh pasukan Four Rivals. Tidak. Dia ada lagi di bahagian belakang. Tetapi mampukah dia tetap selamat. Tetapi bukan setakat saja daripada si Apple. AP juga melakukan kerja. Dua orang pemain telah pun terjatuh. Last player standing. Tetapi Apple pula terjatuh. Ya, bahaya sedikit daripada Apple kan. So, berfikir dilakukan oleh beliau 1 lawan 1 sekarang ini antara duelo dengan AP. Tapi AP tak nak ambil apa-apa risiko. Dia tahu dia ada circle. Dia tahu dia ada kelebihan sebab sekarang ini tinggal 3 orang enemy. Kalau dia orang ada 2, maksudnya enemy tinggal seorang. Dan itulah yang cuba untuk diambil kesempatan oleh pasukan Four Rivals Alliance. Di mana AP bijak. Dia melakukan revival terlebih dahulu. Reset kembali balik kepada 2. Tahu di mana kedudukan duelo, membeli masa untuk Apple reset. Untuk Apple heal balik diri dia. Dan sekarang ini 2 lawan 1 untuk Four Rivals Alliance dan juga Reject. Ya betul-betul, tapi itulah lontaran daripada AP. Tepat! Winner Chicken Dinner untuk Malaysia. Akhirnya kita lihatkan Four Rivals berjaya untuk mendapatkan winner Chicken Dinner. Tetapi lihatkanlah kill yang mereka dapatkan. Bukan sikit bang, tetapi 15 mata sikit untuk Four Rivals dengan game yang sangat mantap. Walau memang mantap betul lah daripada Four Rivals. Untuk pusingan kita yang kedua, Miramar berjaya untuk disambar oleh Four Rivals lain. Dan ini memang map yang mereka paling pakar. Mereka paling selesa untuk bermain. Miramar, dan mereka berjaya untuk membuktikan di peringkat dunia. Tapi inilah dia wajah yang ni memang latest. Sebab mereka bertukar jersey dan of course kita tahu ada kerjasama dengan Yudo Lions dan juga logo mereka ada rebranding dari segi logo mereka. Tapi sebenarnya ramai orang dia cakap logo Four Rivals baru ni tak lawa. Bagi aku sebenarnya logo Four Rivals baru ni lagi nampak lebih elegan berbanding dengan logo lama yang nampak lebih macam terlalu informal, nampak macam tim kecil. Tapi sekarang ni nampak logo Four Rivals lebih garang, lebih elegan dan lebih mantap sesuai dengan gameplay yang mereka tunjukkan.